Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini, pada hari ini kita masih lagi diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan masa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih lagi kita diberi kehidupan untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendoakan supaya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang sentiasa taat kepada Allah, yang sentiasa patuh pada Allah, yang sentiasa suka untuk melakukan amal saleh, yang sentiasa suka untuk melakukan amal kebajikan. Mudah-mudahan bila mana kita mati nanti, bila mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita semua menghadap Allah dalam keadaan kita membawa bekal yang cukup, bekal yang banyak, iaitu bekalan yang saleh, bekalan yang baik. Mudah-mudahan insya-Allah. Hadirin sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita sambung lagi sesi pengajian kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini. Masih lagi di bawah bab yang ketiga yang berkait dengan akal dan beban. Kerana dua perkara ni, akal dan beban ni, maknanya sentiasa berlegar dalam kehidupan kita. Akal dan beban ni sentiasa berlegar dalam kehidupan kita. Kalau kita jadi orang yang berakal, insya-Allah tak jadi orang bebal. Kalau jadi orang bebal, tak jadi orang berakal. Jadi oleh sebab itulah kita perlu secara jelas kita berusaha bagaimana untuk menjadi orang yang berakal itu. Insya-Allah kita sambung lagi. Qala muallif rahimahullahu taala, maka jika dikata orang apa yang bebal, kata olehmu, bebal itu perkataannya banyak lagi berpanjangan, dan kaya itu kehidupannya, dan dunia itu kenyangnya, dan kemuliaan itu tuntutannya, dan harta itu bekalnya, dan riya itu pencariannya. Nah, ini penjelasan yang dinyatakan oleh syekh ataupun pengarang kitab kita ini. Mungkin dalam kitab-kitab yang lain yang menghuraikan berkenaan dengan bebal itu dalam definisi yang berbeza ataupun dalam keadaan yang lain. Namun di sini pengarang kita ini menyebut ataupun menjelaskan beberapa perkara, beberapa keadaan orang yang dikatakan bebal itu. Bebal dalam konteks di sini, kalau dalam kitab kita ni lebih kepada perbincangan berkait dengan akhlak. Dalam konteks kehidupan kita hari-hari, dari segi konteks PA perangai kita,
perbuatan kita, tingkah laku kita yang dinamakan bebal itu. Baik. Dia kata di sini, jika kita ditanya berkenaan dengan bebal ataupun kata-kata berkenaan dengan perkataan bebal ini apa dia, maka kata olehmu yang pertama, apa dia bebal, jenis mana orang yang dikatakan bebal ini, kata olehmu yang bebal itu perkataannya banyak lagi berpanjangan. Itu yang pertama. Orang bebal ni dia banyak bercakap. Banyak bercakap, banyak kata-kata dia dan berpanjangan lama. Maksud di sini, maksud banyak cakap dan lama bercakap ini ialah percakapan yang sia-sia. Percakapan yang tidak beri faedah. Percakapan yang tidak beri manfaat. Adapun kalau percakapan yang memberi manfaat, bercakap berkenaan dengan ilmu, bercakap berkenaan dengan kuliah-kuliah ilmu, bercakap berkenaan dengan perkara-perkara untuk masyarakat, untuk ummah, perbincangan, muzakarah dan seumpamanya, maka itu tak termasuk. Yang dikatakan, yang dimaksudkan di sini, banyak berkata-kata ini, perkataannya banyak ini dan berpanjangan ialah kata-kata yang sia-sia, yang tidak beri manfaat, yang tidak boleh menambahkan manfaat pada diri dia ataupun tidak boleh beri manfaat kepada orang lain. Ya, tidak ada manfaat. Bercakap lama. 2-3 jam bercakap misalnya. Bual kosong. Tetapi selepas daripada bercakap ataupun berbual-bual itu, tidak beri apa-apa kebaikan. Sama ada kepada orang yang bercakap, kepada orang yang mendengar. Ini yang dikatakan bebal ni. Contoh. Antara contohnya. Duduk bual ataupun duduk bersembang ataupun berbual-bual di wakaf. Tak salah duduk berbual-bual sekadar 10 minit, duduk di wakaf 15 minit, setengah jam kita berbual-bual. Tetapi yang menjadi salahnya duduk berbual-bual di wakaf daripada pukul 8 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Lama mana dah? 4-5 jam duduk berbual-bual. Selepas daripada perbualan, selepas daripada bercakap, selepas daripada bersembang tu, balik 5 jam, 1 sebutir perkataan pun tak ada yang beri manfaat. Hak ni yang dikatakan bebal ni. Adapun kalau kita cakap berkenaan dengan ilmu, berdasarkan kepada ilmu, 3 jam pun tak ada masalah, beri manfaat. 5 jam pun tak apa, sehari pun tak apa. Tetapi bila mana bercakap perkara-perkara yang tidak beri manfaat ataupun sia-sia, hak tu kalau bercakap benda yang tidak bermanfaat ataupun bercakap benda-benda yang beri sia-sia. Tetapi kalau bercakap benda yang haram, lagi masalah. Bila mana bercakap perkara-perkara yang haram, mengumpat ke orang, kata ke orang, sebut keburukan orang, hak ni boleh dosa pula, boleh menyakit lain pula. Dah lah tak beri manfaat, mendatangkan dosa ataupun mendatangkan mudarat pula. Tidak memberi manfaat tapi mendatangkan mudarat yang lebih besar ataupun yang lebih dahsyat lagi. Sebab itulah kita perlu berhati-hati supaya tidak tergolong dalam keadaan, dalam kalangan orang yang bercakap banyak yang sia-sia. Sebab tu kalau kita lihat, ya, kalau kita berperhati orang-orang saleh, sifat tawaduknya tinggi, tak bercakap perkara yang sia-sia, tak keluar daripada mulut dia perkara-perkara yang lara, yang boleh melalaikan dia ataupun melalaikan orang lain. Ini orang saleh. Kita tengok orang yang baik-baik. Tiap-tiap perkataan yang keluar daripada mulut dia, semua beri manfaat. Sama ada ilmunya, ayat-ayat Al-Qurannya, hadis-hadis Nabi SAW. Ini orang yang
cakap yang tak sia-sia. Ada pun ya, bercakap yang sia-sia, panjang pula, nak pula percakapan dia itu percakapan cerita yang direka-reka. Ya. Ada juga kalau kata lihat dalam setengah tempat ni, ada seorang yang orang berakhir dengar dia bercakap. Dia banyak cerita dia otobik. Bila bercakap duduk dengan dia ni, macam-macam cerita dia bawa keluar. Cerita tu, cerita ni. Padahal cerita yang dia bawa tu semuanya menipu belaka. Semuanya dia reka-reka untuk menyedapkan percakapan sahaja. Ini sia-sia. Beri orang suka, beri orang ketawa sehingga lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang sia-sia yang mesti kita hindarkan ataupun yang mesti kita elakkan. Sebab itulah kita ni sama ada kita bercakap baik ataupun kita diam. Falyakul khair aw liyasmut. Kita bercakap benda-benda yang baik, bercakap tentang ilmu, bercakap tentang pengajaran Al-Quran, bercakap tentang hadis, buat perbincangan. Ini benda-benda baiklah. Perbincangan macam mana nak memajukan kampung, perbincangan bagaimana nak menyelesaikan masalah dalam kampung. Ini tak ada masalah, boleh kita bercakap. Perbincangan macam mana kita nak jaga, nak beri indahkan kampung. Ini tak ada masalah, boleh kita bercakap. Ini benda yang baik. Percakapan yang beri manfaat. Itulah. Ya. Cakap benda-benda yang baik. Ataupun kalau kita tidak boleh bercakap perkara-perkara yang baik, maka lebih baik kita diam. Dan diam daripada bercakap benda-benda yang sia-sia itu adalah yang ibadat pula. Ya. Diam, senyap daripada bercakap benda yang sia-sia. Diam daripada bercakap benda yang haram, diam kita tu boleh pahala pula. Diam tu jadi ibadat. Bila mana kita diam, supaya kita tidak terjebak kepada perkara yang lara, supaya kita tidak terjebak kepada perkara-perkara yang haram, maka ini boleh pahala. Yang tak bolehnya diam bila mana memerlukan kita bercakap, kita diam. Melihat kemungkaran berlaku depan mata, melihat kemaksiatan yang berlaku depan mata, sepatutnya bercakap, sepatutnya dia tegur, tapi dia diam. Ini diam yang tak boleh pahala. Diam yang boleh pahala ialah diam supaya dapat mengelakkan dirinya daripada melakukan dosa, supaya dapat mengelakkan dirinya daripada melakukan kemaksiatan. Ini diam ni boleh pahala. Sebab itulah kita ni kalau kita pergi satu-satu tempat, kita pergi ke satu-satu tempat, bertemu dengan orang, dan kalau orang ni duk cakap hal orang, duk cakap benda lara, duk cakap hal orang, merompak ke, fitnah ke, maka kita tinggalkan. Jangan kita duduk terjebak sekali. Kerana sekali-kali kita boleh dosa. Kalau kita bersama dengan kumpulan ataupun bersama-sama dengan tempat di mana orang yang berkumpul, yang membicarakan tentang hal-hal orang, mengumpat ke orang, maka dosa pula. Boleh dosa orang yang bersama ataupun duduk di situ. Dan kaya itu kehidupannya, dan dunia itu kenyangnya. Jadi kaya dan orang yang kedua, jenis yang kedua ni, orang yang bebal ni kehidupannya kaya. Maksudnya kaya ni kaya yang tak boleh diharap. Kaya yang tak boleh ditumpang. Ni kaya yang bebal ni. Adapun kalau sebut sebelum ni, kalau kaya tak kedekut, kaya suka bagi rezeki, kaya suka infak, kaya suka sedekah, hak ni kaya yang beri manfaat. Hak ni kaya yang berakal. Adapun kaya yang bebal, dia kaya, harta benda banyak, tapi kedekut. Lebih malang lagi, dengan anak pun kedekut, dengan bini pun kedekut. Bini minta duit nak beli barang dapur pun tak beri. Anak nak beli makanan sikit-sikit pun tak beri. Ini kaya yang kedekut. Anak nak minta beli bola, contohnya anak nak main bola petang-petang depan rumah pun tak beri. Ini kedekut, kaya yang kedekut. Ini kaya yang bebal lah. Kaya yang kedekut, kaya yang bebal. Kaya, harta benda banyak, tak keluar zakat daripada harta dia, kaya yang bebal.
kaya tapi tak rajin ataupun tidak pernah menginfakkan harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri dia. Ni kaya yang bebal, mana kaya yang tak beri manfaat. Kalau kaya yang beri manfaat ni tadilah yang menginfakkan harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta jauhlah daripada orang yang kaya yang bebal. Ya. Bahkan kadang-kadang setengah orang kaya yang bebal ni pun untuk diri dia sendiri pun dia kedekut juga. Nak beli pakaian hok molek sikit tak mau beli, nak simpan duit. Nak beli kereta hok selesa sikit pun tak mau beli, nak simpan duit. Nak beki rumah. Ni kaya yang bebal teruk lagi lah ni. Diri dia sendiri pun dia kedekut juga. Nak beli kemudahan-kemudahan, nak beli katil yang molek sikit, tilang yang molek sikit pun dia kedekut juga. Hok ni kaya yang tersangat bebal lah. Ni kita minta jauh lah daripada sifat yang kedua ini, bebal yang kedua ini. Dan yang ketiga, dunia. Ni yang ketiga. Dunia itu tuntutan dia. Yang ketiga ni orang cari dunia saja. Kita ni duduk atas dunia. Kita duduk atas dunia dan memang kita akan cari dunia. Tapi cari dunia tak lupa akhirat. Ada pun orang yang bebal ni, dunia tu matlamat dia. Cari dunia, duduk atas dunia ni, dunia semata. Bangun tidur, semayang dak, pergi cari makan. Beza kita. Beza kita orang Islam ini dalam kehidupan kita hari-hari. Kehidupan seorang Muslim yang baik dengan seorang Muslim yang kurang baik. Orang Muslim yang baik, bangun tidur, bersih diri, semayang subuh dulu, baca Quran sikit, lepas tu bergegas pergi ke kerja. Berbeza dengan Muslim, orang Islam yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bangun tidur, cari makan dulu. Mayang tak? Bangun tidur, bergegah, bersegera, cepat-cepat bersiap nak pergi kerja tapi tak semayang. Ni berbeza antara orang yang semayang dengan orang yang tak semayang. Jadi orang yang kerja dunia nampak pergi kerja sama, mungkin kerja di tempat yang sama, tetapi hak ni dia tak lupa dalam dia mencari dunia, tak lupa akhirat. Hak ni cari dunia saja sehingga tak ingat akhirat. Sembahyang tak cara, baca Quran tak cara, sedekah tak cara. Hak ni cari dunia saja. Maka minta jauhlah kita. Jadi orang yang cinta kepada dunia sehingga tak ingat kepada akhirat. Kita ni biasa imbang. Ya? Dalam kehidupan kita hari-hari, biarlah kehidupan kita ni seimbang antara kita cari dunia dan akhirat. Dunia kita cari untuk keperluan, kerana ia adalah merupakan keperluan hidup kita atas dunia. Akhirat kita kejar juga. Sebab itu kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yang mana kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan tiada ada baginya kemuliaan. Kemudian dan kemuliaan itu tuntutan. Hidup ni dia cari kemuliaan dia. Hidup ini dia cari kemuliaan dia saja. Kemuliaan saja, cari nak orang sohorkan nama dia, nak orang sebutkan nama dia. Kalau dia buat baik pun dengan tujuan nak orang angkat nama dia. Cari kemuliaan, cari kedudukan. Kita kena ingat, kita ni, yang kita cari adalah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kemuliaan kita di sisi makhluk. Yang kita kejar, yang kita cari ialah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia mulia di sisi makhluk. Orang yang mulia di sisi makhluk belum tentu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia mulia. Sebab tu kita cari, kita kejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dulu, insya-Allah. Dengan makhluk ni kita akan dimuliakan. Tak payah kita kejarlah kemuliaan makhluk, kita kejar kemuliaan. Macam mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang Allah sebut, orang yang paling mulia dalam kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia
dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Maknanya makin tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan segala larangannya, maka makin mulia kita di sisi Allah. Ini petua untuk kita dapat mulia di sisi Allah. InsyaAllah kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, insyaAllah kita mulia di sisi Allah. Bila kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam kalangan makhluk pun kita akan dimuliakan. Tapi jangan kita duk cari kemuliaan makhluk tu. Jangan kita mengejar kemuliaan makhluk. Dan kalau kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dimuliakan oleh makhluk, sudah memadai. Kita di kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala cukup mulia, tapi di makhluk, di sisi makhluk ni tak ada nama. Tak apa. Yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya bermulia di sisi makhluk, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mulia. Ini orang yang rugi, ini orang yang malang. Jadi kita kejarlah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan jadi mulia. Dan harta itu bekalnya. Dan harta itu bekalnya. Dan ni yang jenis orang yang bebal lagi ni ialah orang yang cari bekal dengan harta saja. Hidup atas dunia, cari kekayaan, cari harta sahaja. Untuk jadi bekal dunia. Harta ni memanglah kita cari sebagai keperluan dunia. Tapi bekalan yang utama ialah bekalan kita di akhirat macam mana? Dalam kita mencari bekalan dunia, kita bekerja nak cari makan, cari bekal untuk makan petang nanti, nak makan malam, nak makan pagi esok, nak makan sebulan lagi. Kita cari bekal supaya kita ni tidak kelaparan. Cari harta, kita berfikir. Kita cari harta, kita memikir simpan harta untuk anak-anak. Bila mana kita mati nanti, anak-anak telah kita sediakan dengan bekal, dengan bekalan harta. Ini bekal harta. Ada orang dia cari harta, beli tanah banyak, nak simpankan anak-anak. Tak salah. Tapi dalam kita mencari bekal dunia, bekal untuk kehidupan dunia, kita berfikir tak bagaimana kehidupan kita selepas dunia ni, bekal kehidupan kita selepas daripada dunia ni. Kita berfikir sangat. Takut anak susah, takut kita susah, cari bekal, buat persediaan. Tetapi sejauh mana kita berbekal untuk di akhirat? Sejauh mana kita menyediakan bekalan untuk akhirat? Sejauh mana kita menyediakan keperluan kita di negeri akhirat, di mana negeri akhirat ini kita duduk di sana selama-lama. Kita cari bekal dunia yang mana yang tempat yang kita akan tinggal. Kalau kita memikir, kita duduk hidup di atas dunia ni macam kita duduk di rumah sewa. Kita hidup di atas dunia ni macam kita duduk rumah sewa. Maknanya rumah yang kita sewa dengan penyewa lah rumah sewa. Bukan rumah kita, rumah sewa. Dunia, kita hidup atas dunia ni umpama kita duduk rumah sewa. Bila kita duduk rumah sewa, kalau kita orang yang pernah menyewa lah, saya dan juga menyewa. Bila kita duduk rumah sewa ni, satu, duduk rumah sewa ni tak boleh kita buat ikut dan sebab bukan rumah kita, rumah orang. Setengah rumah, kalau rumah baru buat, tuan dia duk beri, kita memaku ikut dan, takut pecah dinding dan sebagainya. Dan satu lagi, kalau kita duduk rumah sewa ni, jarang orang lah bila duduk rumah sewa ni, dia renovate rumah, dia besar rumah,
dia tambah rumah, boleh jadi besar, cat molek, cat tambah, mana buat comel. Jarang orang bila duduk rumah sewa ni. Sebab apa? Sebab apa dia tak buat begitu? Sebab dia akan tinggalkan rumah sewa itu nanti bila ada rumah sendiri. Ni rumah sewa. Bandingkan kita duduk atas dunia begitu juga. Kita duduk atas dunia ni, kita akan tinggalkan dunia ni. Jadi kalau kita cari bekal untuk kehidupan dunia yang kita akan tinggalkan dengan kita mengabaikan kehidupan akhirat, satu kerugian yang sangat besar. Betul lah, kita mencari dunia, cari harta dunia, jangan kita lupa bahawasanya di hadapan sana kita akan menuju ke negeri akhirat. Di sana kita akan kekal abadi, duduk selama-lamanya. Tu tempat rumah kita sebenar. Di negeri akhirat tu negeri sebenar. Negeri akhirat itulah tempat kita yang sebenar. Kita nak balik ke sana semua. Sama ada orang suka ke, tak suka ke, dia akan pergi ke sana. Sama ada dia suka untuk menuju ke negeri akhirat, ataupun dia tidak suka untuk menuju ke negeri akhirat, nak tak nak kita akan ke sana juga. Kita akan dibawa ke sana. Maka bila mana kita yakin, ada keyakinan begitu, insya-Allah dalam kita cari bekal dunia, bekal akhirat kita tak lupa. Bahkan daripada bekal dunia tu kita tukar jadi bekal akhirat, insya-Allah kita akan boleh kejayaan dan kita akan boleh keuntungan kedua-dua sekali. Dunia kita ada bekal, akhirat pun kita berbekal dah dengan bekalan yang cukup untuk kita menghadap dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi, dan riya itu pencariannya. Dan riya itu pencariannya. Dan orang yang bebal ni, berkait tadi lah, kerja kekayaan, kerja harta, kerja dunia, kerja kemuliaan, kerja nama. Dan yang ni, orang yang bebal ni, dia cari nama. Kalau dia buat satu benda dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk, riya namanya. Kalau dia buat ibadat dengan tujuan nak orang kata ke dia ni, dia seorang ahli ibadat. Ini tujuan dia. Cari nama. Kalau dia sedekah, dia infakkan harta benda dia dengan tujuan supaya orang kata dia ni seorang dermawan. Kalau dia bantu orang, beri sumbangan dan sebagainya, dia nak dia orang kata ke dia ni seorang hartawan. Semua dia nak nama belaka. Beri sumbangan supaya orang masyhurkan nama dia. Beri bantuan supaya orang puji dia. Buat ibadat supaya orang kata dia ahli ibadat. Ini orang yang riak. Orang yang bebal, yang buat satu benda dengan tujuan ada lain selain daripada Allah. Bukan buat ibadat, bukan buat kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini bebal dan rugi. Orang yang bebal, dia buat kebaikan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tapi kerana nak nama, nak kemasyhuran, nak kemuliaan tadi, nak orang sebut-sebut nama dia, nak orang sebut kebaikan-kebaikan dia. Ini orang yang rugi. Dia sangka banyak ibadat dia buat, dia sangka banyak kebaikan yang dia buat, tapi bila mana dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada catatan amalan, rupa-rupanya kosong. Dia berasa banyak amal ibadat yang dia buat, rasa banyak dah amal soleh yang dia buat. Tiba-tiba bila mana menghadap Allah Subhanahu wa taala, kosong, tak ada apa satu. Tak bawa ke apa satu. Ini orang yang rugi. Sebab itulah dalam kita beribadat, dalam kita melakukan amal soleh, orang yang berakal, kita fokus bahawa kita buat ibadat ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita buat kebaikan ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah sebaik-baik pembalas. Allah yang akan beri balasan terhadap apa yang kita lakukan. Allah yang akan memberi balasan terhadap amal soleh yang kita buat. Kalau kita niat nak tunjuk kepada orang, niat nak pamerkan kepada orang, niat supaya dipuji oleh orang lain manusia tidak boleh beri apa-apa.
Manusia tidak boleh memberikan sesuatu manfaat pun daripada kebaikan yang kita buat. Hanya Allah sahaja. Manusia nak beri pahala pun tak boleh, nak beri pitih pun tak, nak beri duit pun tak. Manusia. Balasan daripada Allah. Sebaik-baik pembalas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita buat amal soleh, kita buat amal ibadat ini, kita niat kerana Allah. Cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita niat kepada makhluk. Jangan niat nak menunjuk-nunjuk. Kerana amal soleh kita akan habis licin. Amal soleh kita akan terpadam apabila kita buat dengan tujuan menunjuk-nunjuk. Dan ini adalah merupakan salah satu daripada tipu daya iblis. Salah satu cara iblis tipu kita ni dia lah. Salah satu cara iblis menipu manusia yang beriman dan beramal saleh ialah dengan memasukkan, menjadikan orang yang beriman itu, orang yang beramal soleh itu sifat riak. Dia beriman, dia beramal soleh tapi ada riak. Habis licin. Kosong amal ibadat dia. Menghadap Allah dalam keadaan habis ibadat tak ada. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan supaya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dijauhkan daripada orang yang bebal itu. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat rahmat dan keberkatan. Maka jika dikata orang akal itu terlebih baik daripada ilmu. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi berkenaan dengan kitab Tanbihul Ghafilin ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.